Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita bersama dengan Profesor Madya Ustaz Mazlan Muhammad di Jamiah Islamiyah, Jamiah Fatani Islamiyah, ya, di Serong ataupun di Patani ini. Kita masih lagi membicarakan tentang COVID ikut norma Islam, dan kita lebih meyakini bahawa masyarakat kita juga ikut terlibat dalam hal menjaga diri, jaga kita, jaga anak buah kita dari wabak yang menular, iaitu COVID-19. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Jadi untuk itu, supaya tidak melengahkan waktu, kita minta supaya Ustaz memberi penjelasan sedikit tentang masalah pegangan kita ni. Pegangan ataupun akidah ataupun kepercayaan yang kadang-kala dalam keadaan karuk-maruk, yang dalam keadaan bercelaru ini, kadang-kala masyarakat kita timbul ataupun lahir satu fenomena yang bukan-bukan. Jadi pada masa yang kita tengah gawat, kita baru-baru ni dalam masalah COVID ni, apa pandangan Ustaz ataupun pengajaran Ustaz terhadap masyarakat untuk nak bimbing ataupun melahirkan suatu perkara baru di dalam masyarakat? Ya, minta pandangan Ustaz sikit. Bismillah, alhamdulillah wa syukrulillah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Terima kasih, dan saya ucapkan kepada sidang penonton, pendengar dan kru yang telah menjayakan rancangan ini. Sebenarnya kita dah tahu apa dia pandangan Islam mengenai apa dia wabak ataupun penularan penyakit COVID ini. Dia tidak lebih daripada apa dia penentuan daripada Allah, takdir daripada Allah. Ini yang pertama. Yang keduanya, tujuan yang Allah SWT apa dia memberi cobaan dalam sebentuk ini, dalam ayat Al-Quran telah menentukan bahawa wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa, dan kami tidak menurunkan apa-apa petanda kebesaran kami kecuali untuk nak menggerun dan menakutkan. Ini satu apa dia ajaran yang patut diamati oleh masyarakat, terutama kaum mukmin. Setelah daripada kita menerima bencana apa-apa saja, jadi kita kena terus apa dia hubung kait kita dengan Allah SWT dan mengatakan bahawa ini adalah satu ancaman. Dia panggil apa, signal api kuning daripada Allah, takhwif, untuk nak menakutkan, bukan nak mempermain-main. Jadi kita nak terima ajaran ini adalah dengan perasaan yang penuh khusyuk, khudu', takut kepada kebesaran Allah. Jadi pada masa Rasulullah, sekadar kata sallallahu alaihi wasallam, sekadar kilat ribut kuat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bekerja-kerja lari masuk dalam masjid berdoa. Jadi kita ni apabila datangnya wabak seperti ini, kita tidak boleh mempersenda-senda, buat jadi satu benda gurau senda, seloro, bahasa Kelantan, bahasa Tani ada sebut, tak boleh. Ini adalah takhwif untuk nak menakutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti mana saudara Acan Fahmi ada sebut, jadi ini pengalaman yang kita dapat daripada wabak COVID baru-baru ni. Jadi adalah sebagai kali pertama ya, bagi dunia seluruh dunia, bukan tempat kita saja. Jadi apabila kali pertama tu sudah tentu tanggapan ataupun pandangan Muslim itu dia berlainan lah. Walaupun demikian, sekiranya kita merujuk kepada ajaran Islam, daripada hadis, daripada Al-Quran, kita tidak merasa kata benda ni benda jadi benda asing. Sebab ahli Islam
adalah ajaran yang sempurna yang kita tahu, yang telah melibatkan semua segenap lapangan hidup, dan dia bukan hanya semata-mata agama yang dia memberi penekanan kepada teori saja, tetapi ia juga praktikal. Praktikal. Di amal. Dan dia sebut diguna pakai oleh Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat. Jadi termasuk juga dengan wabak penyakit ini. Jadi kalau kita imbas kembali dengan sejarah silam, dari sejarah tahun yang ke-18 Hijrah, yang berlakunya penyakit wabak di Palestin, di bumi Palestin, di Amwas. Di bumi Amwas, dengan diketuai oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri, khalifah Amirul Mukminin. Jadi yang datang dengan sekumpulan sahabat daripada Madinah menuju ke bumi Palestin untuk menziarahi kali yang kedua lah. Untuk nak menziarahi kali yang kedua, tiba-tiba di pertengahan jalan hampir nak masuk di Palestin, jadi dengar berita kata di Amwas ada penyakit taun. Jadi apakah tindakan Sayyidina Umar pada masa itu? Jadi sudah tentu Sayyidina Umar mesyuarat dengan sahabat. Ada setengah yang kata kita teruskan nak pergi, ada setengah kata kita balik. Nah, tetapi Sayyidina Umar berpendapat mesti balik. Sebelum itu tak dengar hadis lagi. Tak dengar hadis lagi. Jadi tapi keputusan Sayyidina Umar kata dia nak balik. Tiba-tiba ada seorang sahabat mai bawa sepotong hadis, kata aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu tahu bahawa wabak berlaku di mana-mana tempat, maka jangan kamu masuki tempat itu. Dan sekiranya kamu berada di satu tempat di mana berlakunya wabak itu, maka jangan kamu keluar. Jadi maknanya orang luar jangan masuk, orang masuk jangan, orang dalam jangan keluar. Orang dalam jangan keluar, orang luar jangan masuk. Gitu. Jadi bertepatan dengan pendapat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mujur terima kasih. Jadi itu keputusan Sayyidina Umar balik terus. Jadi benda-benda ni harus ilmu-ilmu seperti ini sepatutnya orang Islam, para mukmin sepatutnya kena tahu dan mendalami hal-hal ini. Jadi itu yang kedua, yang ketiga. Dan faktor yang seterusnya, bagaimana menghadapi setelah daripada ini adalah ujian Allah. Kita dah tahu bahawa ajaran Allah SWT tidak menurunkan satu penyakit kecuali adanya ubat. Allah SWT menurunkan ubat. Nah, ini hadis yang jelas. Jadi sudah tentu ini menjadi satu cabaran kepada dunia baru, untuk nak memberi satu kajian, untuk nak buat satu kajian. Dan memangnya orang Islam telah tampil ke depan sebenarnya dalam dunia itu sendiri, di Amerika, di London, di Turki, kesemuanya kita melihat masyarakat Muslim dan orang Islam, doktor-doktor pakar orang Islam, mereka yang merupakan barisan depan untuk nak menangani hal-hal COVID ini sampai setakat ini. Cuma kalau kita kembali kepada masyarakat kita di petani, kita lihat kecemasan. Terutamanya apabila berkaitan dengan harian, buat amal ibadah harian seolah-olahnya tersekat, tak boleh nak solat jemaah, tak boleh nak solat, tak boleh nak pergi jemaah, tak boleh nak jemaat. Kita di sini di Serong ni, saya sendiri mengalami 5 kali Jumaat, Ustaz. Tak boleh nak solat Jumaat secara biasa. Tak boleh nak berkumpul dan tak boleh berjemaah dalam masa 5 minggu. Bayangkan, jadi sebulan lebih kita terpaksa kurung diri dalam rumah. Apa yang kita nak buat? Kita cemas. Jadi sebelum ini kita bebas nak ke mana sana sini, nak keluar. Jadi apabila kita berada dalam satu kecemasan dengan dengan kita tidak ada persiapan lebih awal, maka ini timbul kecemasan. Jadi paling kurangnya sekiranya kita ada satu jati diri ke, ataupun hubungan kita dengan Allah yang
yang sungguh inti merapat sebelum ini, maka kita tidak berasa cemas. Sekiranya kita tidak dibolehkan untuk ke masjid, maka bagaimana dengan kita yang Allah SWT sentiasa menjaga, Allah dengan hamba-Nya tidak ada curfew, tidak ada sakatan, tidak ada sekatan untuk kita nak mengadu kepada Dia 24 jam. Pintu di antara hamba dengan Allah itu sentiasa terbuka 24 jam. Sebelum ini dan masa Covid pun. Jadi bagaimanakah kita tidak menggunakan peluang ini untuk kita nak berdoa, beristighfar, munajat kepada Allah. Banyakkan program-program yang ada di rumah. Sebelum ini kita agak liar sikit dengan keluarga, anak pinak, maka kita boleh fokuskan masa ini untuk berada di rumah, baca Quran, hafaz Al-Quran bersama dengan anak-anak, karang buku. Kadang-kadang ada orang buat kebun pun, kebun di rumah. Saya sendiri secara peribadi boleh buat taman bunga di depan rumah sebagai contoh. Jadi selain daripada kita buat harian bersama dengan keluarga, jadi kita tidak ada cemas, tak ada kecemasan dalam sebab walaupun kita tidak mampu untuk nak bersolat jemaah, tak boleh nak berjemaat, tetapi dalam Islam mengatakan sekiranya kita melakukan perkara itu secara harian, menjadi satu pekerjaan dan tugas kita harian, maka Allah akan mengganti seolah-olah kita dapat pahala solat jemaah itu, solat Jumaat sendiri pun, kerana dengan secara harian kita dah buat, tapi kita tak buat ni oleh kerana ada sekatan dan ada keuzuran yang tertentu, maka Allah akan ganti seolah kita berada di rumah dan kita juga dapat pahala pergi solat masjid tiap-tiap waktu. Jadi buat apa cemas? Kita tidak ada kecemasan. Jadi maksudnya dalam masa darurat ataupun dalam masa kecemasan itu, ibadah kita dari sudut ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala biasa, tidak putus. Walaupun secara zahir kita tak pergi masjid, tapi secara dalam file Allah tu, Allah telah maktub tertulis bahawa kita juga pergi solat ke masjid. Jadi bagaimana tentang pandangan ataupun pendapat masyarakat, segelintir masyarakat, mungkin ada di kalangan masyarakat yang menganggap bahawa perintah ataupun maklumat yang dikeluarkan supaya berkurung diri di dalam rumah, melarang untuk melibatkan diri dengan secara berjamaah di masjid, sama ada untuk solat tarawih, solat Jumaat, ini adalah tidak berlaku di zaman sunnah, di zaman Nabi. Adakah suatu percanggahan ataupun pertelingkahan, maupun dari sudut pandangan pegangan ataupun harian? Ini berlakulah. Berlaku ni hasil daripada dengan kesempitan ataupun dengan tidak ada peluang untuk nak mempelajari Islam secara syumul, secara sempurna, maka tanggapan seperti ini dia kena ada. Apatah lagi sekiranya dikaitkan dengan ini polisi kerajaan, kerajaan nak memusnahkan orang Islam, agama. Sebenarnya yang memusnahkan Islam, yang memusnahkan agama bukan orang asing. Kita sendiri kadang-kadang. Jadi sebagai satu contoh, bagaimana tindakan reaksi orang Islam setelah daripada hilangnya Covid. Seperti mana sekarang ini di petani tiga wilayah selatan ni dah normal agaknya sampai sekarang. Bagaimana tanggapan umat Islam terhadap masjid setelah daripada kelonggaran ini berlaku? Kalaulah dulu tu sentiasa dia membuat satu kegelisahan untuk kata kita tak boleh ke masjid, tapi sekarang dah terbuka. Bagaimana? Adakah masjid telah limpah, solat subuh telah limpah, sebagai contoh? Tidak juga. Jadi maknanya kita orang Islam perlu membuat satu kajian, mempelajari Islam secara syumul. Kita kadang-kadang kita membiasakan diri untuk belajar hukum syariat dalam keadaan normal. Kita tidak pernah ketengahkan masalah. Bagaimana kita nak menghadapi dalam suasana yang kita menemui kecemasan sebagai contoh. Ini adalah satu
satu cabaran lah bagi masyarakat. Kita kena peka, kena tahu apabila keadaan darurat macam ni tindakannya. Dan masalah pahala ataupun ganjaran yang kita takut itu kerana ganjaran datang daripada Allah. Ganjaran datang daripada apa yang disebut oleh Rasulullah dan apa yang disebutkan oleh dalam kitab-kitab ulama. Jadi perlu sangat bagi masyarakat kita ni mempelajari hakikat yang sebenarnya supaya kita boleh beramal dengan sepenuhnya. Jadi setakat apa yang saya pahami yang telah diujarkan oleh Ustaz, bahawasanya keadaan yang berlaku di masa kecemasan ataupun di musim darurat tentang penularan wabak COVID-19 ini adalah merupakan salah satu ilmu, salah satu pengajaran melalui fenomena, melalui keadaan semasa. Jadi itu adalah salah satu ilmu yang kita boleh menerima pakai untuk masyarakat kita sama umat Islam dan juga untuk menyebarkan kefahaman yang betul kepada kerana masyarakat sebelum ini umum. Masyarakat tidak banyak didedahkan. Tidak banyak didedahkan dengan ilmu-ilmu seperti ini. Jadi ini sebagai satu tanggungjawab barulah kepada doa, kepada guru, kepada masyayikh untuk nak memberi pengajaran tambah bagaimana umat Islam guna hidup dia dalam keadaan yang kecemasan tanpa pahalanya tidak berkurang. Itu. Alhamdulillah. Apa pandangan Ustaz tentang pencapaian masyarakat umat Islam dengan pengajaran Islam itu sendiri merentasi COVID-19 ini? Pada peringkat mulanya mungkin kerana masyarakat seperti mana yang kita sebut tadi, maknanya cemas. Jadi ada juga berita-berita terutama sekarang ini, berita melalui sosial media yang begitu cepat dan hangat disebarkan. Jadi ada setengah kata-katanya daripada berilmu, ada juga suara-suara keluar disebar di war-war. Terutamanya kita ni dan merupakan jadi masyarakat yang kecil saja. Kita petani, kita dengar berita daripada Malaysia, daripada Indonesia, Singapura. Jadi apabila dengarnya berita kononnya kata kita mesti tawakal pada Allah, takut pada Allah, jangan khawatir, mati di mana-mana saja boleh berlaku, di mana ada COVID kita akan pergi di situ. Jadi pada peringkat mulanya ada suara-suara seperti itu. Tetapi itu adalah melambangkan apa dia sebut. Jadi kekurangan di sudut ilmu kepada yang bercakap itu sendiri. Bukan berdasar kepada ilmu yang benar, bukan berdasar kepada ajaran yang betul, dan terutamanya apabila kita kaitkan dengan Al-Quran dan hadis. Itu adalah pandangan peribadi. Jadi umat Islam kena beza. Apabila berlakunya macam ni, kita kena beza dan kita kena mai buat satu perbandingan. Adakah dia sebut itu adakah melambangkan ajaran yang sebenar, ataupun itu adalah pandangan dia, pandangan pribadi. Jadi apabila pandangan pribadi, siapa-siapa yang boleh cakap, dan siapa-siapa boleh cakap. Jadi dalam keadaan itu masyarakat Islam kena tahu, kena ada satu badan yang boleh dipercayai, universiti, Badan Majlis Agama Islam, Persatuan Agama, Persatuan Masyayikh, Tuan Guru apa semua, untuk nak menangani hal ini. Dan memang ada setelah daripada ada bimbingan pihak Maktab Syekhul Islam, Maktab Cularas Menteri Bangkok juga ada keluarkan iklan, dan juga Majlis Agama Islam juga ada beri fatwa daripada masa ke semasa untuk nak menerangkan apakah tindakan yang sewajarnya diambil oleh masyarakat Islam. Okey, alhamdulillah. Dan izinkan saya untuk sedikit buat rumusan dalam bahasa Thai. พี่น้องครับ
วันนี้เราได้รับทราบความเห็นทางการจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลันธรรมะนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยฟาตอนีนะครับในเรื่องโควิด -19 ด้วยวิถีอิสลามซึ่งเราได้คุยอาจารย์ได้ให้ความเห็นให้คำแนะนำเกี่ยวกับการความเชื่อเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามซึ่งโควิดเนี่ยเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นแผนเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์ที่จะให้มาและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺให้มานั้นเป็นไปตามกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมุสลิมทุกคนจะต้องเชื่อถือศรัทธาว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺกำหนดมาและก็ทุกสิ่งที่เป็นบททดสอบทุกสิ่งที่เป็นโรคภัยต่างๆนานาอัลลอฮฺจะไม่ส่งเพียงแค่โรคภัยไข้เจ็บเท่านั้นแต่อัลลอฮฺจะส่งทางออกอัลลอฮฺจะส่งยามาด้วยนะครับและก็สิ่งเหล่านี้ในช่วงแรกนั้นก็อย่างที่เข้าใจกันก็คือสังคมยังรับไม่ได้เพราะว่าโรคระบาดโควิด -19 เนี่ยเป็นสิ่งใหม่ในสังคมโลกเสียโดยซ้ำไปนะโลกทั้งใบไม่มีใครเคยประสบมานะครับแต่ด้วยความเชื่อมั่นในหลักศรัทธาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักศรัทธาของอิสลามนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยให้คำยืนยันว่าทุกโรคภัยนั้นจะต้องมียานะครับอัลลอฮฺจะให้ยามาดังนั้นความเชื่อศรัทธาในตรงนี้ยังคงมั่นคงนะครับสำหรับผู้ศรัทธานะครับที่ยึดมั่นศรัทธาต่อนบียึดมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ดังที่ปรากฏเห็นแล้วชัดเจนว่าในขณะนี้มีบางประเทศก็ได้ประสบพบได้ค้นพบวัคซีนได้แล้วนะครับแล้วก็ในที่สุดในประเทศเรานะครับหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตมานะครับไม่กี่เดือนเราก็ผ่านพ้นจุดวิกฤตนั้นแล้วนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ชัดเจนว่ากฎกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็วจนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นจริงเสมอนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้เน้นย้ำให้กับสังคมได้รับทราบว่าโควิดเนี่ยมันไม่ได้มาเปล่ามาเพื่อที่จะให้มนุษยชาตินั้นเกิดความหวั่นเกรงต่อบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเมื่อเราหวั่นเกรงเมื่อเรามีความหวาดกลัวแน่นอนที่สุดมนุษย์ก็จะต้องหาที่พึ่งนะครับและก็ที่พึ่งที่แน่นอนที่ชัดเจนที่สุดก็คือไม่มีสิ่งใดที่สามารถที่จะช่วยเหลือมนุษยชาติได้ในภาวะวิกฤตอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถก็ตามแต่นะครับนอกเหนือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทัศนะของอิสลามโดยอาจารย์มัสลันที่ให้คอมเมนต์มาเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ประเด็นที่สำคัญนะครับในสังคมบางแห่งนะครับก็ยังมีความเห็นที่ค่อนข้างจะแย้งเนื่องจากเมื่อการมาของโควิด -19 ซึ่งเป็นโรคใหม่นะครับแล้วก็ทำลายวิถีเดิมๆของเรามันจึงทำให้มีความรู้สึกว่าการที่เราจะต้องกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านสัก5 สัปดาห์ประมาณ 5-6 สัปดาห์เหล่านี้นี่ทั้งที่มุสลิมจำเป็นที่จะต้องไปละหมาดที่มัสยิดนะครับหลายคนอาจจะมีความอึดอัดมีความรู้สึกไม่สะดวกเนื่องจากเราจำเป็นที่จะต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราต้องกักตัวเองอยู่แต่ในบ้านนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องน้อมรับว่านี่คือหลักการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาแล้วก็ถึงแม้ว่าเราไม่ได้ไปมัสยิดตามปกติแต่ผลบุญนั้นอัลลอฮ์ให้เหมือนกับปกติในโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณนะท่านอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มัสลันธรรมะนะครับที่ได้สละเวลามาพบปะและออกรายการกับเราในวันนี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์